memahami bagaimana memanfaatkan harta awam ini untuk masyarakat awam. Jadi kalau dalam konteks pemimpin dan keputusan politik hari ini, apa saja yang boleh menambah beban masyarakat dari sudut hutang sebagai contoh, dari sudut ruh maqasid tadi ini, iaitulah Allah SWT dan Nabi juga telah mengajar kita untuk na'udzubika minal hammi wal hazan, iaitulah daripada sedih dan duka cita, daripada min ghalabati dain wa qahrir rijal, daripada tenggelam dalam hutang. Maknanya kita tak boleh bayar hutang dengan aset yang kita ada. Maka di peringkat negara, di peringkat individu, pihak pemerintah yang baik untuk membangunkan masyarakat mestilah menjauhkan masyarakat daripada ini dan menjauhkan diri mereka daripada ini. Sebab bila mana manusia itu berhutang yang terlebih sahaja, mereka akan habiskan kehidupan mereka fokus untuk bayar hutang. Mereka tidak akan ada masa untuk menambah skill-skill yang lain untuk memakmurkan dunia. Maka ini menyebabkan mereka menjadi hamba untuk membayar hutang mereka. Jadi oleh kerana itu saya kira jelas kat situ politik orang yang baik kalau duduk atas, yang mementingkan sebagaimana Ali bin Abi Talib kata, liyakun nadharuka fi imaratil ardi ablagh min nadharuka fi istijlabil kharraj. Hendaklah orang yang mempunyai kuasa, apabila kamu dapat kuasa, hendaklah keinginan kamu dan ketelitian kamu untuk membangkit dan membina kebaikan manfaat dunia ini untuk masyarakat lebih kuat, lebih dalam daripada keinginan kamu untuk mendapat keuntungan. So, keputusan politik mesti mendahulukan masyarakat, bukan memenuhkan poket-poket masing-masing. Kita cakap tentang memenuhkan poket masing-masing dan sebagainya. Kita akan pergi lebih mendalam sekejap lagi. Tetapi Dr. Asri, saya nak mengambil contoh di dalam majalah Times, satu tajuk iaitu The Erdogan Way. Bagaimana Erdogan mengisi kemenangan AK Parti bila memerintah Turki. Antara tindakannya ialah dia mengambil keputusan untuk tidak keluar daripada European Union, sebuah kesatuan Kristian. Baik, ini adalah satu tindakan yang cukup kontroversi. Jadi bagaimana kita nak kaitkan keputusan kontroversi dan juga nak kaitkan dengan pembangunan Islam? Sabar doktor, jangan jawab lagi. Kita tunggu di pentas bicara selepas ini. Masyarakat pada saya lebih kepada diri sendiri dulu kan. Kita betulkan diri sendiri dulu, baru kita boleh betulkan satu komuniti yang besar. Untuk diri sendiri, pada saya, sebab sekarang saya tengok banyak, yelah kita dah terleka kan, kita dah terlampau sibuk mengejar duniawi. Kita boleh pergi gitu semua, tapi in the same time kita jangan lupakan apa hakikat sebenar kita kat sini. Setiap individu dalam setiap masyarakat yang rendah, sederhana, yang tinggi, mempunyai satu peranan yang penting yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu jangan fikir diri sendiri, fikir orang lain. Okey, first of all dari segi ilmu lah. Okey, ramai orang walaupun orang beragama Islam tapi tak mendalami ilmu Islam lebih mendalam lah. Okey, terutamanya mengikuti kursus-kursus ataupun berkenaan dengan ekonomi tentang Islam lah. I think kena ilmu lah, ilmu dulu baru boleh memperkembangkan Islam punya cara lah. Itu dia para penonton, cukup hebat pandangan masyarakat awam dan saya pun kagum dengan pandangan beberapa mereka yang telah mengutarakan pendapat masing-masing. Dan saya sekejap tadi bertanya kepada Dr. Asri, keputusan kritikal dan juga kontroversi pemimpin yang dikatakan sebagai sebuah gerakan Islam di Turki mengambil keputusan untuk tidak keluar daripada European Union. Maknanya nak mengambil keputusan di dalam membangunkan sebuah negara bukan senang. Doktor. Terima kasih. Ini apa yang kita sebut bagaimana menggabungkan di antara teori yang kita belajar dan praktikal yang berlaku pada hakikat kehidupan yang sebenar. Ini juga masalah kepada sebahagian golongan agama kalau dia pandai membaca teks dan dalil-dalil tetapi dia gagal untuk tahu bagaimana untuk
mereka selarikan, harmonikan antara teori dan pelaksanaan untuk kita reconcile apa yang dinamakan the revealed book and the book of universe. Di antara wahyu, kitab wahyu dan realiti yang berlaku dalam alam ini, di antara teks dan konteks yang berlaku dalam alam ini. Dan ini satu contoh dalam Turki, pengalaman di Turki umpamanya, mereka tidak keluar daripada secular framework itu sendiri. Mereka tak perlu mengisytiharkan mereka nak wujudkan sebuah negara Islam seperti mana yang Taliban buat ataupun negara dan sebahagian negara buat. Tetapi mereka bergerak ke arah yang boleh membantu memberikan maslahat kepada orang Islam. Ini yang kita sebutkan bagaimana ramai kita apabila sebut pembangunan, kita nak supaya ia dijadikan slogan politik. Kerana kita tahu apabila menggunakan jenama Islam itu menguntungkan terutama di sudut parti-parti politik yang bersaing. Semua nak mengambil Islam sebagai jenama dia kerana itu boleh menawan hati pengundi. Tapi akhirnya kita dapati konten pembangunan itu hakikat kepada realiti kemaslahatan umat Islam itu tidak berlaku. Dan ini yang berlaku dalam dunia orang Islam. Sebab itu kita kena berhati-hati. Dan Turki menjadi contoh yang baik. Dan kita kena mengambil, mereka tak terburu-buru untuk mengisytiharkan Islam itu, Islam ini. Tapi mereka bekerja tetapi dengan semangat Islam. Semangat Islam. Kita lihat mereka tak perlu ubah perlembagaan, tetapi kesedaran Islam itu bangkit dan perubahan daripada dalam itu berlaku. Dan ini kita kena ambil iktibar bahawasanya tindakan pemerintah manutatun bil maslahah, ditegakkan di atas kemaslahatan yang merupakan teras kepada politik di dalam Islam. Saya. Baik, Dr. Zahruddin, bercakap tentang membuat keputusan dalam membangunkan sesebuah negara. Malaysia kita sedang menyambut Hari Malaysia 16 September. Setelah kita mula membentuk negara Malaysia 16 September 1963, sehingga sekarang saya kira kita boleh berbangga dengan pencapaian Malaysia. Malah Raid Solah yang datang ke Malaysia merupakan pemimpin di daerah Israel mengkagumi Malaysia sebagai sebuah negara umat Islam yang cukup cemerlang dalam pelbagai sudut. Pandangan doktor sebagai orang yang aktif di dalam bidang keuangan perbankan Islam khususnya, pencapaian Malaysia setakat ini, bagaimana komen doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, secara umum kita boleh katakan pencapaian yang telah dilaksanakan adalah munasabah, reasonable, baik, ya, kerana kita sama-sama dapat melihat bahawa kita boleh aman, untuk makanan pun kira-kiranya boleh tahan lah, ya. Maknanya boleh mudah didapati bahan-bahan mentahnya, dan kemudian cuma apa yang kita mungkin boleh fikirkan adalah bagaimana pendapatan per kapita rakyat Malaysia dapat dipertingkatkan dan menjadi lebih baik berbanding dengan jumlah hutang bagi setiap keluarga, ya. Jadi itu mungkin adalah satu maslahat yang besar yang mungkin belum dapat dikurangkan dan treat dengan begitu baik. Walau bagaimanapun di peringkat pembangunan material pun boleh kita katakan agak membanggakan dengan adanya KLCC, dengan adanya beberapa mercu tanda yang boleh menyebabkan rakyat di luar negara memandang Malaysia dan suka untuk datang ke Malaysia. Dan kita juga mempunyai sistem transportation yang sederhana, kalaupun tidak cemerlang, tapi bolehlah kata sederhana, cuma sentiasa ada ruang untuk diperbaiki. Walau bagaimanapun yang mungkin boleh kita ambil iktibar adalah bagaimana persepsi rasuah yang masih tinggi, kemudian tahap amanah rakyat Malaysia apabila kita dapat lihat daripada berita-berita yang boleh menggambarkan mentaliti masyarakat Malaysia. Ada aksiden, jatuh tumpah duit, orang pergi kutip duit bukan untuk tolong tapi untuk masuk poket masing-masing. Kemudian daripada filem dan seni juga kita boleh lihat bagaimana mentaliti masyarakat Malaysia sudah terbangun ataupun tidak. Dengan cerita-cerita hantu yang memenuhi ruang media, itu tidak menunjukkan tidak menunjukkan pembangunan. Demikian juga di kalangan media-media, adakah sudah mempunyai ketelusan, adakah profesionalism itu sudah meningkat, skill rakyat Malaysia di dalam pembuatan material, pembuatan rumah, bangunan-bangunan yang berkualiti, adakah Malaysia dan masyarakat Malaysia menguasai ataupun daripada pakar-pakar daripada luar. Dan ini bila kita lihat bangunan-bangunan yang signifikan dalam Malaysia, yang membuatnya, arkiteknya ada kalanya kebanyakannya
termasuklah KLCC adalah bukan daripada Malaysian. Bukan Malaysian. Jadi kita bangga tapi sebenarnya arkitek itu adalah bukan Malaysian. Baik, itu satu perkara yang perlu kita lihat. Jadi oleh kerana itulah saya ingat bagaimana Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahawa kita perlu meningkatkan kualiti kita dalam sesuatu yang boleh menyaingi dunia. Antaranya Nabi kata la sabaqa illa fi naslin aw khuffin aw hafir. Ya, riwayat Imam Tirmizi, hadis yang hasan dan sebahagian ulama kata hadis yang sahih. Iaitu tidak ada perlumbaan dan pertandingan kecuali di dalam bab panah memanah, melontar-melontar untuk ketepatan dan kemudian di dalam bab lumba, unta dan juga kuda. Jadi ini pada zaman Nabi. Kalau hadis ni digunakan secara literal, habis kita buat pertandingan kuda belaka. Lumba kuda lumba unta lah dekat Malaysia ni. F1 lagi tu. Tapi maknanya bukan. Itu nak menunjukkan pada zaman itu adalah kunci kekuatan tentera-tentera Islam untuk menakutkan musuh dan meningkatkan respect dan recognition di kalangan negara luar. Maksud kita kena buat begini. Maknanya ini adalah pendidikan sebagaimana juga disebutkan oleh Rasulullah yang lain, iaitu laisa minal lahwi mahmud illa fi thalatha. Tidak ada perkara yang dikirakan lara ataupun jenis-jenis biasa-biasa tak serius yang terpuji kecuali tiga, iaitulah ta'dibur rajul farsahu, iaitulah seorang lelaki yang melatih kudanya, dan kemudian mula'abatahu bimra'atihi, iaitulah seorang lelaki yang bergurau senda dengan isterinya, dan yang ketiga waramyahu biqausihi wa nablihi, iaitulah dia menggunakan melontar dengan pedang dan juga panahnya. Jadi hadis ini juga boleh dilihat dalam bentuk yang lebih besar, iaitulah seorang lelaki melatih kudanya, iaitulah meningkatkan skill bagaimana nak memandu dengan baik, sebab kuda itu untuk pergi berperang. Tapi kalau kita hari ini apa yang kita nak perang? Media, teknik media kita adakah power, teknologi kita adalah tinggi, ataupun sistem-sistem elektronik kita adakah pakar dan seumpamanya. Kemudian suami bergurau dengan isterinya. Kenapa ini ada di tengah-tengah? Bab kuda, bab panah, tiba-tiba ada isteri. Ini menunjukkan institusi keluarga merupakan satu elemen pembangunan yang cukup besar. So bagaimana kerajaan kita, bagaimana kita sendiri membuat perancangan untuk membangunkan anak-anak kita. Pendidikan anak-anak di luar rumah dan di dalam rumah merupakan satu perkara yang amat penting dan signifikan. Dan kemudian yang ketiganya tadi, lontaran yang merupakan teknologi yang very significant pada ketika itu. Baik. Dr. Asri, Dato' Seri Najib Tun Razak di dalam banyak ucapannya akhir-akhir ini banyak membicarakan soal maqasid syar'iyah di dalam pembangunan negara. Maka lantas itu adakah sepanjang kita merdeka sampai hari ini tidak ada perkara yang kita boleh banggakan, yang kita boleh puji, Doktor? Terima kasih. Kita tak boleh nafikan Malaysia antara negara yang kehadapan. Secara pembandingan dalam dunia Islam yang kita duka cita dalam banyak perkara mengenainya. Tetapi Malaysia antara yang kehadapan dari segi pendidikan dan seumpamanya, kita telah melakukan sesuatu, walaupun kita belum berpuas hati, tetapi kita secara pembandingan kita lebih baik daripada negara-negara umat Islam yang lain. Tetapi apabila kita bercakap tentang maqasid, ia bukan soal slogan, tapi ia soal inti kandungan yang selalu disebut oleh para sarjana sebagai apa yang sebenarnya the essence of the Islamic teaching itu. Apa yang menjadi zat yang sebenar daripada ajaran Islam. Kita mungkin berjaya membina bangunan-bangunan yang menarik dan tinggi, tapi jika kita gagal mengisi di dalamnya orang-orang yang amanah, kita tidak mencapai sasaran pembangunan. Sebab itu agama menyebut, Al-Quran menyebut dalam apabila menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, Al-Quran merakamkan kenyataan lelaki yang berada di Madian yang sebahagian mufassiri menyebut sebagai Nabi Syuaib dengan khilaf di kalangan mereka, menyatakan inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Itu anak perempuan dia bagi tahu bapa dia. Sebaik-baik orang yang engkau ambil untuk bertugas yang kita sebut nak itu sebagai orang yang kuat dan amin. Bukan saja ini namanya amin, tapi amin maksudnya dia kuat, yang berkemampuan, ada skill, pendidikan yang tinggi, tapi dia juga amanah. Jika kita ada bangunan masjid yang cantik, kita tidak ada orang yang dapat